Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestay dan saya Fatona. Hari ni saya nak bawa korang untuk kitchen garden tour Julai. Yang Jun saya tak buat sebab masa tu rabak sangat saya punya kebun ni kan. So kalau korang ada tengok Beast to Beauty yang pertama tu, itulah situasi kitchen garden saya pada Jun. Okey, jom. Ni area bunga dah tak berapa nak semangat sangat sebab saya hilang semangat untuk uruskan bunga ni. Sebab diorang macam mana? Tahulah, walaupun memang pada asalnya saya tak pernah minat, tapi saya cubalah untuk tanam kan. Tapi dia macam ni lah kan. Dia maintenance dia tinggi lah kan. Tapi lah sayang juga sebenarnya mana-mana yang masih ada tu masih siram lah, walaupun rupa macam ni. Mana yang tinggal tu saya masih siram. Cumanya saya kurang bagi perhatian macam baja, macam rumput, itu kurang sikit. Okay, kat sini saya punya asparagus. Saya tak ada ambil pun asparagus ni sebab biar dorang, sebabnya sini panas jadi dia cepat cepat berdaun, cepat matang lah kan, cepat keras apa semua. Kat sini pokok serai saya dah nak kena tukar lain dah. Diorang dah macam nak mati kan. Nak kena cabut, pilih dan semai semula. Ni pokok roselle saya. Pokok roselle ni sepatutnya diorang dah berbunga tau, lama dah. Tapi tak tahulah sebab apa diorang lambat ke mabuk bagi daun banyak sangat ke kan. Sebab diorang macam daun tu melampau sangat, pokok tu membesar. Saya tengok yang tu sampai tumbang-tumbang. Tapi belum berbuah, besar macam apa dah. Ni diorang fasa dah nak mati dah. Bila dah diorang berbunga, berbuah, tak lama ni diorang akan matilah akar. Lepas tu saya dah harvest sikit tau pokok buah roselle ni. Saya ada buat jam, so nanti saya akan tunjukkan macam mana cara saya buat lah. Okay, jam roselle. Okay, sebelah sini saya punya halia. Masih ada. Masih ada halia, cumanya pembesaran tu tak pernah cantik. Punya isi diorang baru selama ni diorang tidur tau. Saya ingatkan diorang mati, rupanya diorang tidur. Lepas tu sampai bulan berapa baru saya tak apa ni ingat, dalam bulan 5 kot barulah diorang bertunas betul-betul keluar kan. Barulah nampak diorang ni ada kat situ sebenarnya. Kalau tak, sebab saya tak nampak hari tu lah saya letak pokok roselle. Tapi pokok roselle ni dia berebut lah dah dengan ni. Rasa macam nak cabut je tu sebabnya nak bagi ruang pada pokok kunyit. Ni hari tu saya punya sacak inci saya dah tebang. Saya dah serabut mata sangat dah dengan dia punya lebat dia tu kan. Kredit saya kat sini pun kat bawah timbunan ni ada pokok kredit sebenarnya. Diorang dah naik lah. Situ pokok roselle, deretan roselle. Sini ada pokok peria, sawi, pakcoy dengan maman. Maman saya dah ambil sikit untuk buat jeruk. Pokok sawi pakcoy ni barulah nampak lah rupa sawinya. Tapi macam dia dah macam bantut. Macam bantut. Ini pun ada pokok pakcoy. Macam ni lah kalau saya tanam. Rupa dia. Pakcoy kat situ. Tu ada bayam Brazil. Ni lada kampung saya. Kesian sangat sakit ni. Tapi saya tak tahu nak letak apa dah. Nantaklah ikutlah dia nak hidup. Saya bagi je lah apa yang perlu kan. Pokok kucai saya berebut dengan rumput. Ni pokok durian Belanda. Pokok kantan saya nak buang kot. Nak buang rasanya. Ni kucai saya nak cadangnya saya lepas buang pokok
pokok kantan. Pokok kantan ni saya nak buang, lepas tu nak besarkan lagi lah untuk kucai ni. Ni kucai lagi. Kat sini ada ubi. Tak tahulah sebab diorang macam mana. Diorang tak cukup baja untuk ubi, untuk isi. Jadi diorang cuma serabut dengan daun je lah kan. Jadi dia tak diisi. Tu saya punya pokok pucuk manis. Dah boleh buat sayur dah ni. Hari ni tak ada sayur, boleh buat sayur dah. Alhamdulillah boleh buat sayur. Ni pokok rozet lagi. Diorang dah ambil, dah sampai masa untuk di-harvest dah. Walaupun sebenarnya diorang macam ni muda lagi kan. Tapi saya ada banyak stok. Banyak stok jam rozet. Dan saya rasa saya boleh let go je lah. Yang tinggal ni saya nak buat teh je insyaAllah. Cadangnya lah. Kat sini pun ada ubi ni. Ubi kuning. Tak tahulah dia berubi ke tak. Ubi keling ni dia macam mati lah pula. Kenapa? Tak bersiram. Mati pula dia. Ubi keling. Ni kacang botol. Kacang botol ni alhamdulillah naik semula daripada yang secantas dulu tu. Saya ni buat semula. Dia punya ni pancang dia. Ni rozet lagi serabut kat sini kan. Kat sini ada pokok terung hari tu dah mati dah pokok terung. Sebabnya dia benih kedua. Jadi diorang panjang macam mana? Diorang punya kualiti tu kurang. Diorang tak tahan penyakit. Diorang buah tu tak cantik kan. Diorang kurang imunisasi lah kan. Kurang antibody. Ni pokok kantan dengan kantan lagi. Pokok pandan dengan pokok kesum. Okey, ada pegaga sikit. Saya tak berapa nak nuhan diorang ni. Diorang hidup sendiri je ni. Siram pun tak. Okey. Ni yang terbaru. Pokok jagung. Sebenarnya pokok jagung ni seletak rapat sangat tau. Tapi sebab saya dah tak ada ruang, so saya layan je lah. Korang besar-besar lah kan. Korang bantu-bantu lah. Tapi kita provide lah apa yang perlu. Ni saya dah bagi tanah hitam. Saya dah bagi kapur sebabnya hujan kerap hari tu. Lepas tu siram hari-hari apa semua kan. Alhamdulillah diorang pembesaran baik lah. Kan. Ini benih. Saya tak pasti benih keberapa. Ketiga sebenarnya daripada yang benih asal. Benih yang dibeli tu, benih ketiga. Daripada benih pertama tu, saya ulang pakai. So jimat lah sebenarnya. Saya tak perlu nak beli lagi benih. Kan, tapi tak tahulah kualiti dia macam mana. Sebab yang sebelum ni diorang punya yang asal diorang ni cantik lah, manis apa semua, buah penuh apa semua kan. Dia punya serangga pun tak ada masalah sangat. Masa diorang nak membesar, pokok nak membesar tu je diorang serangga banyak. Tapi saya tak layan. So masa berbuah tu tak ada kacau sangat. So lepas tu saya rasa dia manis, puas hati dengan dia punya rasa dia, buah dia. So saya tanam lagi. Lepas tu saya tanam lagi. Lepas tu ni lah. Ini yang kali ketiga. Ni ada kucai pula. Kunyit daun. Itu pokok halia lagi. Ini kunyit isi. Kunyit isi dia beza dia pada isi tau. Pada dia punya ubi dia tu beza dia. Ni baki pokok jagung. So saya nak letak dekat tempat mana-mana yang kosong nantilah. Mungkin kat tepi tu kot bekas tempat terung tu. Okay, itulah dia saya punya kebun dapur sekarang. Tak ada banyak sangat hasil. Tapi Alhamdulillah adalah kan. Kadang-kadang makan kacang botol. Lepas tu kan makan maman. Kadang makan pucuk manis kan. Kadang ambil serai. Kadang bunga kantan kan. Bunga kantan pula. Daun pandan. Tak maaf saya tersasul je.
pandan, kesum kan, guna untuk masak kan. Alhamdulillah ada. Lepas tu kadang buat memenuhi aktiviti, memenuhi harian kan, untuk bersenam kan, cari kompos untuk diorang kan. Sebenarnya saya minta pada suami saya untuk belikan tanah hitam, tapi dia tak bagi kan. Jadi saya cubalah alternatif lain untuk dapatkan tanah hitam. Sebab saya perlukan banyak kompos organik kan. Macam tanah hitam tu, macam sebabnya saya dah tak berapa excited untuk buat kompos sendiri. Sekarang ni saya cuma cabut rumput dan bagi ayam saya makan, letak dalam rebang besar. So nanti saya tunjukkan macam mana saya collect semula lah kompos tu daripada rebang besar. Okay. Lepas tu ialah kadang-kadang kita nak something, tapi bila macam saya suami saya tak izin, tapi sebenarnya bukanlah keizinan tu daripada dia, tapi sebenarnya Allah nak tunjuk saya ada benda lain yang lebih baik dan lebih berharga dan terbaik untuk tanah saya selain daripada tanah hitam tu, yang saya boleh menempati kehendak saya lah. Macam saya nak bersenam, so saya kena cari benda tu, kena usaha kan. Sebab Allah dah izinkan dan rezekikan saya mudah, ayam kan bela elok buat hidup kan. Jadi dia macam mana nak tunjukkan, gunakan, manfaatkan apa yang ada kan. Itulah, lepas ni saya nak penuhkan semula rebang besar saya tu dengan rumput-rumput supaya diorang boleh kompos, diorang boleh bagi manfaat semula lah kan. Kita boleh letak semula, pulangkan semula pada tanah kan. So setakat ni aktiviti lebih pada projek homestay. Macam saya buat keripik peria, kalau korang ada tengok video saya sebelum ni, saya ada buat keripik peria. Lepas tu hasil daripada kebun suami saya yang dia tak habis, diorang dah macam dah habis musim kan, diorang nak tanam lain. Jadi buah-buah tu pun tak boleh nak jual, sebabnya satunya tak banyak, keduanya dia dah tak cantik, ketiganya peria ni dia kita tak boleh nak simpan lama kan. Jadi kita cepat-cepat proses kan. Kalau asam ada kita jual ataupun kita proses lah. Lepas tu saya ada buat jam rozal, nanti saya upload dia punya video penuh. Lepas tu projek untuk bersihkan rebang besar kan, nanti saya up juga dia punya video. So walaupun saya tak banyak sangat yang saya boleh ambil daripada kebun dapur saya ni, tapi at least benda tu ada. Macam kucai saya tak makan sangat, tapi saya jual. Tapi saya sayang sangat kucai ni sebabnya dia senang nak tanam, senang nak hidup kan. Dia tak makan ruang sangat, dia sangat baik, dia tough dengan cuaca kan. Dia tak cerewet, serangga tak suka dia kan. Jadi saya sangat seronok lah memiliki pokok-pokok kucai yang sangat banyak kan. Sebab kadang-kadang yelah boleh lah RM2-3 kan, memanglah bukan hari-hari, tapi tak adalah tak berguna langsung kan saya punya kebun dapur kan. Macam tu kan, bukanlah untuk kita keluarkan modal je, paling tak dia boleh bagi modal lah kan. Selain kita gunakan dia sebagai item untuk kita bersosial dengan orang dengan cara yang baik lah kan. Kita berniaga kan, kita kenang-kenang orang kan. Yelah COVID ni mana nak keluar sangat kan, takkan nak beli makan, takkan nak uruskan COD ke apa-apa boleh lah kalau orang perlu kan. So korang kat luar sana yang baru berjinak, saya sangat sokong korang. Lepas tu kalau korang pun, yelah kadang-kadang kita bukannya sentiasa bersemangat kan. Macam saya pun hari tu masa bulan puasa, oleh sebab saya cuti sepanjang puasa tu, Ramadan saya cuti, so nak up balik
payah lah. Jadi saya baru nak up semula. Semangat saya kan. So layan je situasi ni, cumanya jangan off kan minat tu sangat kan. Kadang bila kita semangat tu kurang, tengok video-video, tengok YouTube orang lain buat macam mana, orang lain buat cantik macam mana kan, kita bakar balik semangat kita kan. Walaupun saya tengah bersedih dengan bersedih dengan gali, saya tak boleh nak tanam lagi. Mungkin Allah tak izinkan lagi. Saya masih belum cuba, belum dapat, belum dibuka jalan untuk saya dapatkan cara terbaik untuk tanam gali dekat Malaysia ni kan. Sebab gali ni dia sensitif dengan air. Yelah tempat dia orang tanam tu, dia orang tanam musim panas. Dia orang musim panas mana ada hujan langsung. Kalau sebulan tu, kita ni kan tak mustahil kan kat Malaysia ni kan. Paling tak kalau tak hujan pun dia akan, tanah kita ni hold pegang kelembapan tu tinggi. Jadi dia punya ubi tu cepat tak tahan lah kan. Jadi kalau diorang kat sana tu memang diorang panas, tapi diorang ada siram juga. Tapi air tu diorang boleh kawal. Macam kita air tak boleh nak kawal. Kadang-kadang dia dah layu nak air, kita siram lepas tu hujan pula kan. Macam tu. Jadi saya nak cari cara lah. Mungkin kena buat structure, macam kena tanam dalam pasu yang maksudnya yang tanah dia kita boleh yang kita boleh create sendiri, yang kita boleh yelah dia nak kena tanah yang berpasir kan. Pasir dia tinggi tapi dia nak organik tinggi juga, tapi dia tak nak tanah merah sangat kan. Yang kita boleh kawal macam tu lah, dan kita boleh kawal dia punya, elak dia daripada kena hujan, nak pastikan dia temperature dia. Tapi yelah kalau kat sini kita nak kawal temperature, cuaca kan, nak tahan kawal suhu, kita nak letak kat tempat teduh. Bila kat tempat teduh, masalah kat tempat teduh pula, dia nak cari matahari. Dia nak cari cahaya, dia tak nak gelap tu, tak nak. Tapi dia nak suhu tu rendah, macam tu. Dia agak macam macam mana nak buat kan, takkan nak pasang aircon kan. Itulah masih belum dapat cara lagi. InsyaAllah moga Allah memudahkan untuk saya dapatkan cara untuk tanam gali kat Malaysia ni, supaya saya boleh ada stok gali sendiri, dan saya boleh share dengan korang cara untuk tanamkan. Doakan yang terbaik lah. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Okay, moga korang semua sihat, jaga diri baik-baik. Okay, Assalamualaikum, bye.